Salam sejahtera, nama saya Dewan dari Johor Bahru. Saya nak tujukan video ini kepada Zamri Vinod dan juga Dr. Asri. Zamri Vinod, kenapa kamu nak mencabar Vedamurti untuk berdebat ataupun debate? Vedamurti adalah seorang peguam. Kalau nak debate tentang akta kanun keseksaan ke jenayah ke, itu baru betul. Bukan bab agama. Bab agama sebenarnya tak boleh debate. Antara Islam dengan Islam pun tak boleh, Kristian dengan Kristian pun tak boleh, Hindu dengan Hindu pun tak boleh. Sensitif. Akan berlaku pergaduhan kerana masing-masing dengan pendapat mereka. Berdakwah boleh. Vedamurti saya tak kenal dan saya pun bukan ahli indra. Kamu ni sebenarnya kurang waras dan cetek pengetahuan tentang Islam. Saya belajar agama Islam sejak saya kecil lagi. Tahun 1970. Darjah 1 saya ambil mata pelajaran agama Islam dan Jawi sehingga menengah dan tak pernah gagal. Banyak kitab-kitab saya baca di rumah, kitab Quran, Vedas, Bible, dan lain-lain. Buku tentang Rasulullah saya ada 5 buah buku. Ini buku yang terbaru, biografi Rasulullah. Tak pernah pun Rasulullah berdakwah membeza-bezakan agama lain, petik ayat daripada kitab lain dan salah tafsirkan kepada orang-orang. Tak ada. Banyak kita kena belajar dengan Rasulullah sebenarnya, baru tahu apa itu Islam sebenarnya. Kamu menghina haiwan dan samakan dengan manusia. Dalam video kamu tulis, kamu ada sebut tidak mau berdebat dengan kucing kurap. Artinya kamu menghina kucing. Itu ciptaan Tuhan. Surah Al-Hazim ayat 713 tercatat, kita tidak boleh menghina mana-mana makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghina manusia, haiwan dan apa juga benda yang bernyawa. Tertulis juga dalam Vedas, Bible, ada. Semua kitab tulis yang baik. Okey, ini untuk Dr. Asri. Dr. Asri, saya sebenarnya respect kamu sebab dulu artikel kamu semua memang cukup bernas. Saya suka baca artikel kamu. Tapi selepas saya hilang respect, selepas kamu keluarkan satu puisi di pagi Jumaat seolah-olah menghina agama Hindu. Selepas beberapa hari kamu padamkan. Kenapa kamu padam? Kamu kena berani kerana benar. Kamu sebagai seorang mufti, ulama, kena kaji dulu sebelum nak taji. Lepas tu pula kamu kata
puisi tersebut ditujukan kepada Perdana Menteri India Narendra Modi, kerajaan BJP. Narendra Modi boleh faham ke bahasa Malaysia puisi yang kamu tulis tu? Kamu bagi persepsi negatif terhadap negara India. Saya asal-usul saya daripada negara India, tapi saya tetap patriotik pada negara Malaysia sebab ini tanah tumpah darahku. Dan juga patriotik pada negeri Johor. Sentiasa pertahankan Johor. Kamu kononnya nak pertahankan Zakir Naik. Zakir Naik ni sebenarnya saya tak mau dengar asal-usul dia. Dia pengasas keganasan ke, pengubal wang haram ke, itu lantak dia. Tapi datang ke Malaysia, apabila berdakwah, jangan petik ayat dalam kitab lain dan disalah tafsirkan. Itu salah. Kamu boleh terima ke kalau pendakwah Hindu atau Kristian petik ayat daripada Al-Quran dan disalah tafsirkan? Memang tak boleh. Saya nak bagi beberapa fakta tentang negara India kepada kamu. Yang pertama, tahun 1991 berlakunya Perang Teluk. Amerika minta kebenaran daripada India untuk gunakan pengkalan udara nak serang Iraq. Pada masa itu, kerajaan BJP, Perdana Menterinya Vajpayee, dengan tegasnya beliau berkata, kami tidak akan membenarkan mana-mana pihak menggunakan pengkalan udara kami untuk kemusnahan atau hancuran sesebuah negara. Amerika marah. Amerika kata nak kasih sekatan ekonomi. Vajpayee kata kami tak gentar. Walau 10 tahun gencatan ekonomi pun, rakyat kami tidak akan mati kebuluran sebab hasil bumi kita cukup. Negara jiran Pakistan dengan rela hati mempersilakan Amerika gunakan pengkalan udara untuk serang Iraq. Yang nombor 2, Dr. Abdul Kalam adalah seorang pemimpin Islam dan saintis yang terkemuka di India. Beliau pernah dilantik sebagai Presiden yang ke-11 dari tahun 2003 hingga 2007. Seluruh rakyat India di Malaysia berasa bangga sebab beliau berasal dari Tamil Nadu, sama logat. Yang ketiga, selalu berlaku pertuburan di sempadan India dan Pakistan. Selepas gencatan senjata, kedua-dua askar dari negara India dan Pakistan akan kutip mayat-mayat yang ditinggalkan. Pakistan akan kutip mayat-mayat yang berpangkat saja. Dari panglima, general dan lain-lain, askar biasa mereka tinggalkan begitu saja. Ini artikel ini saya baca lebih kurang dalam dah 10 tahun. Tetapi India akan kutip kesemua mayat askar mereka, tak kira apa pangkat, dan juga mayat yang ditinggalkan oleh Pakistan, askar biasa, bawa ke India
mengkebumikan secara Islam dengan penghormatan ketenteraan yang terakhir dengan berdilan senapang. Okey, Zamri Binod, saya sebagai penganut Hindu ingin jadi ustaz, nak menawarkan pendidikan Islam percuma kepada kamu. Apa itu Islam sebenarnya? Kalau kamu nak berdebat dengan saya tentang bab agama, saya angkat tangan. Tapi kalau sejarah, ekonomi, politik, dipersilakan. Lagi-lagi kalau awak nak berlawan dengan saya saja, puisi, pantun itu memang kegemaran saya. Sebab saya belajar dalam jurusan kesusastraan Melayu. Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor pernah bertitah, beta tidak akan mengkompromi dengan mana-mana pihak yang datang kat Johor cuba mencetuskan ketegangan kaum dan agama. Ketua Agama Islam di Johor adalah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor. Tapi kita anggap ketua kepada agama Hindu, Kristian, Sikh, Buddha dan lain-lain juga, ketua kami adalah Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor. Sebab Baginda Sultan Johor sentiasa liberal dan saksama pada semua kaum dan agama di Johor ini. Saya mohon 10 jari minta ampun kepada ke semua mana-mana pihak yang rasa kenyataan saya ini menyinggung perasaan kamu semua. Dan juga segala kenyataan saya berikan hari ini adalah keinginan diri saya sendiri, tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Kadang-kadang saya tulis juga kritik kerajaan dalam Malaysia kini. Orang ingat saya dari Parti Pembangkang. Tidak, saya tidak mewakili mana-mana parti politik. Saya tak minat politik. Tapi saya suka jadi seorang aktivis menuntut hak asasi manusia. Peringatan saya terakhir kepada seluruh rakyat Malaysia supaya berhati-hati. Jangan terpengaruh dengan isu kaum, agama. Sebab ada golongan-golongan tertentu, mereka ada kepentingan dalam hal ini. Cuba mencetuskan ketegangan kaum untuk kepentingan diri sendiri. Sekian, terima kasih.